Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya, Hafizah Munirah Maharap. Berita utama, Petroleum Sarawak Berhad Petros telah menyerahkan sumbangan sebanyak RM300,000 kepada Yayasan Jantung Sarawak. Timbalan PIMI Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuyan berkata sumbangan itu adalah penambahan dana untuk mesin pengimejan Resonance Magnetic MRI bagi Hospital Sibu. Menurutnya, mesin MRI berkenaan menelan kos sebanyak RM2.02 juta dan dana yang terkumpul setakat 1 Disember 2023 adalah berjumlah RM2.04 juta. I mean, on the spot, I really appreciate the chairman and the CEO on the spot decided to add on extra 50,000 to make from 250,000 to 300,000, and that will solve not only our issue of short of 30,000, but will allow us to use some of the money instead of storage and installations. Contribute to that. This is the spirit of Sarawak. When things that matter, on the spot we make decisions. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyampaian cek sumbangan daripada Petros di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu menambah, pihak kementerian telah meluluskan sebanyak RM1,208,018 untuk menaik taraf bilik mesin MRI pada 25 Oktober 2023. Menurutnya, kerja pelaksanaan akan bermula awal tahun depan dan dijangka siap dalam tempoh 6 bulan. Beliau memberitahu Pusat Jantung Sarawak juga mengesyorkan mesin tersebut untuk Hospital Sibu susulan mesin yang sedia ada sudah uzur dan tidak dapat digunakan lagi. Ujarnya, pesakit di wilayah tengah Sarawak terpaksa dirujuk ke Pusat Jantung Sarawak kerana mesin di Hospital Sibu tidak mempunyai kapasiti untuk mengendalikan kes tersebut. Difahamkan mesin baru itu akan dapat menangani keperluan segera Hospital Sibu dalam menyediakan rawatan MRI kepada pesakit di seluruh wilayah tengah Sarawak yang merangkumi bahagian muka, sarike dan kapit. Hospital tersebut juga dilengkapi dengan kaki tangan yang berkelayakan untuk mengendalikan mesin berkenaan. Hadir sama pada majlis itu Pengerusi Petros Tan Sri Datuk Amar Dr. Hamid Bugo, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petros Datuk Janin Giri dan Naib Presiden Modal Insan dan Perhubungan Petros Ismail Said. Laporan seterusnya, agensi-agensi kerajaan dan pihak pemaju perumahan disarankan untuk mencari penyelesaian bagi masalah banjir yang sering dihadapi penduduk setempat, khususnya semasa musim tengkujuh. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata beliau telah memberi arahan kepada agensi-agensi berkaitan termasuk Jabatan Pengairan dan Saliran DID Miri, Jabatan Kejaraya JKR Miri, Jabatan Tanah dan Survey JTS Miri dan Majlis Bandaraya Miri MBM untuk mencari jalan penyelesaian dalam masa terdekat ini untuk menangani masalah banjir. So I would like this problem to be resolved, temporary solutions found before the London season, because the London season is already coming. So I'll suggest to all the agencies concerned to give priority to take preventive measures for any flooding. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adil Sudardin itu tersebut turut memohon agar pihak pemaju perumahan memainkan peranan dalam mengelak masalah banjir di kawasan pembangunan mereka. All the housing developers that make sure that all the temporary outlets drainage must be cleared properly and not to be the cause of these flash floods or flooding in the area. Yeah. The developer must also play the part. And council needs to put it in the conditions that when they approve the building plan. Dalam perkembangannya lain, beliau turut memberitahu Kerajaan Sarawak juga telah meluluskan permohonan untuk melebarkan jalan cahaya utama kepada Jalan Raya Berkembar 2 Hala agar dapat meredakan kesesakan yang sering berlaku di kawasan sekitar Hospital Miri, Lopeng dan Padang Kerbau. Paparan berikutnya, Petroleum Sarawak Berhad Petros melalui Petros Niaga Sdn Berhad bersedia untuk membekal silinder gas petroleum cecair LPG bersubsidi bagi rakyat di negeri ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaiha Narawi memberitahu sebanyak 700,000 silinder gas dihasilkan setiap bulan di mana 16,000 hingga 22,000 silinder gas mampu dihasilkan sehari. Victor Mayer yang mengendalikan urusan tentang
LPG gas bersubsidi. Ya. Saya kata bersubsidi di sini sebab subsidi melibatkan bantuan daripada kerajaan kita, kerajaan Malaysia. Maknanya ianya merupakan duit rakyat Malaysia lah. Jadi sebagus-bagusnya saya percaya balik kepada rakyat Malaysia melalui syarikat, kedua-dua syarikat yang dimiliki oleh kerajaan Malaysia dan kerajaan Sarawak. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas lawatan kerja ke Independent Oil Terminal IOT Senari di Kuching pada Jumaat. Terdahulu, Datuk Seri Julaihi telah melakukan lawatan kerja ke IOT Senari bagi melihat proses penghasilan silinder LPG dan memastikan bekalan yang mampu memenuhi keperluan rakyat Sarawak. Berita seterusnya, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS akan bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP untuk mengajarkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan bagi memperkasakan semangat perpaduan dalam kalangan negeri ini sepenuh Hari Sarawak pada 22 Julai tahun depan. Timbalan Menteri di Jabatan Pemimpin Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata UKAS dan DBP akan bekerjasama dalam pembangunan kemasyarakat dari aspek patriotisme agar selari dengan pembangunan fizikal yang dilakukan oleh kerajaan. Antara yang dibincangkan ialah tentang program pertandingan syarahan yang intipatinya melibatkan isu perpaduan dan sebagainya, dan salah satu daripada cadangan juga yang mungkin akan dapat kami lakukan bersama untuk tahun hadapan bersama agensi seperti selain daripada Dewan Bahasa Pustaka, UKAS dan Majlis Seni Sarawak ialah persembahan mungkin dalam persembahan pentas atau teater atau tarian yang boleh kita lakukan bersama, kerana antara intipati utama ataupun semangat jiwa yang ingin kami pamerkan dalam aktiviti ini ialah tentang mengukuhkan jati diri masyarakat. Beliau berkata demikian ketika ditemui wartawan UKAS semasa mesyuarat kerjasama strategik UKAS dan DBP di Kuching pada Jumaat. Sementara itu, Ketua Pengarah DBP Malaysia Dr. Hazami Zahari berkata DBP sentiasa mendukung usaha kerja Sarawak untuk memantapkan perpaduan dan memperkukuhkan semangat kecintaan dan kenegaraan. Dan juga kami memberi sokongan penuh kepada usaha kerajaan negeri, khususnya melalui UKAS tentang agenda penting kerajaan untuk meningkatkan perpaduan dan mengukuhkan rasa kecintaan kepada negara itu, khususnya dalam masyarakat berbilang kaum di negeri Sarawak. Dan kita juga hadir sama Pengarah UKAS Samuel Simon, Pengarah Penerbitan DBP Malaysia Fauzilah Yatun Mustafa dan Pengarah DBP Cawangan Sarawak Abang Haliman Abang Julai. Di Simunjan pula, projek bina baru parkrit konkrit di Kampung Kelkar yang bernilai RM72,412 kini telah siap sepenuhnya. Majlis penyerahan tapak siap bagi projek program transformasi luar bandar RTP tahun 2023 itu telah disampaikan oleh Wakil Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Semerahan Rajis Nyaing. Hari sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Auladris dan Wakil Kontraktor. Sementara itu, menurut Aula, projek yang siap tersebut dapat memberi keselesaan kepada penduduk kampung tersebut yang kini menikmati sistem perparitan yang lebih efektif. Projek yang dilaksanakan sejak 9 Oktober lalu siap lebih awal daripada jadual asal iaitu pada 6 Februari 2024. Sedikit berita sukan. Kejohanan cabaran golf Petrajaya bakal berlangsung pada 3 Disember ini di Kelab Golf Sarawak. Ketua Setiausaha Politik Kabinet Premier Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman memberitahu kejohanan tersebut dianjurkan bagi memupuk semangat persefahaman antara masyarakat dan ahli Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di kawasan Parlimen Petrajaya. As we all know, sports unites the people. So antara objektif utama golf P194 adalah to unite all of our party members, especially from N6, N7 and N8. Jadi apabila kita mempunyai persefahaman dan ukhuwah yang tinggi, maka mudah untuk kita melaksanakan any other program which benefits P194 as a whole and the DUN itself secara satu persatu. Beliau berkata demikian dalam sidang media kejohanan cabaran golf Petrajaya di Kelab Golf Sarawak di Kuching pada Khamis. Timbalan Perdana Menteri merangkap Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof dijangka menyempurnakan majlis penyampaian hadiah pada 3 Disember.
Fazrudin menambah sebanyak 5 kategori akan dipertandingkan dalam kejohanan itu, di mana setiap pasukan akan mempunyai 40 peserta terdiri daripada pengundi dari konstituensi Petrajaya. Menurutnya, kejohanan edisi ke-13 ini akan menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah RM20,000 serta piala cabaran Datuk Seri Fadilah Yusof. Sekian edisi malam bersama saya, Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS edisi malam ini, saksikan video VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. #Salur Informasi Rakyat, Salam UKAS. VC Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. VC Premier, Sarawak Maju 2030.